Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Profesor Madya Dr. Huang An Tuan, Naib Presiden Akademi Diplomatik Vietnam dan pengurusi jaringan ASEAN Institute Kajian Strategik dan Antarabangsa ASEAN ISIS, Encik Herizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia, tuan-tuan yang terutama, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Persidangan Meja Bulat Asia Pasifik atau APR telah menjadi platform sesi dialog yang dinamik, melibatkan topik-topik yang kompleks dan terkini yang berkaitan rantau Asia Pasifik, terutamanya di Asia Tenggara sejak 37 tahun lalu. Ini merupakan kejayaan yang membanggakan dan saya berharap APR terus menjadi medan perbincangan yang penting, terutamanya ketika suasana politik dunia yang tidak menentu. Tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi dan politik dunia kini berdepan dengan situasi pasca pandemik yang kompleks selain terdapatnya persaingan yang semakin sengit antara kuasa-kuasa besar dunia. Di Eropah misalnya, kita menyaksikan konflik yang memberikan kesan amat dahsyat bukan hanya kepada penduduk negara-negara terlibat, tetapi tempiasnya turut dirasai di seluruh dunia. Berikutan itu penting sekali bagi komuniti antarabangsa melipat gandakan persediaan berdepan dengan ketidaktentuan serta bekerjasama ke arah masa hadapan yang lebih aman, progresif, inklusif dan makmur. Di Malaysia, kami menjadikan semangat keluarga Malaysia untuk menjalin kerjasama yang inklusif, mementingkan kebersamaan dan bukannya perbezaan, serta mengutamakan golongan yang paling memerlukan. Ternyata, ia dapat membuka ruang ke arah mencapai jalan penyelesaian yang lebih baik. Justru itu, saya juga menyarankan komuniti antarabangsa bekerjasama dengan mengamalkan semangat keluarga dunia. Tambahan pula, pandemik COVID-19 telah mengajar kita bahawa cabaran global yang berlaku dewasa ini tidak boleh diatasi secara bersendirian atau silo. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, cabaran yang dihadapi hari ini sebenarnya bukanlah baharu. Malah dalam keasyikan mengejar pertumbuhan ekonomi, kita kadangkala terleka untuk memberikan perhatian terhadap banyak perkara berkaitan permasalahan global. Disebabkan itu, kita terpaksa berdepan dengan masalah-masalah yang sudah menjadi semakin kompleks dan sukar untuk ditangani. Ini seharusnya menjadi ingatan kepada penggubal dasar tentang pentingnya kita menguruskan segera cabaran yang boleh mengakibatkan kesan buruk kepada generasi akan datang. Isu perubahan iklim sudah berlarutan sekian lama dan masyarakat antarabangsa masih gagal mencapai kata sepakat untuk menanganinya sehingga mengganggu keseimbangan alam semula jadi yang menjejaskan kelangsungan kegiatan harian manusia. Penggunaan bahan bakar fosil secara berleluasa serta penyahhutanan tanpa kawalan merupakan antara penyumbang peningkatan suhu global, diburukkan dengan ketidaksamarataan pembangunan ekonomi antarabangsa. Negara-negara maju berupaya menggerakkan ekonomi melalui penggunaan teknologi moden yang mengurangkan kesan terhadap alam sekitar, berbeza dengan negara membangun yang terbatas
dari segi kemampuan teknologi dan modal. Namun dalam usaha mencari keseimbangan ini, Malaysia tetap komited kepada sasaran untuk menjadi negara sifar bersih karbon pada tahun 2050. Melihat kepada skala krisis perubahan iklim, penyelesaian yang sepadan dan inovatif daripada sektor korporat amat diperlukan bagi mendepani bersama-sama kerajaan, terutamanya di negara-negara membangun. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dunia kini melalui hari-hari yang kritikal akibat peningkatan konflik politik sejagat seperti di Myanmar, wilayah Palestin dan terbaru perang Rusia-Ukraine yang mencetuskan krisis kemanusiaan. Malaysia menegaskan peperangan dan keganasan perlu dihentikan segera dan prinsip-prinsip dalam undang-undang antarabangsa dan resolusi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu harus dipatuhi. Masyarakat antarabangsa pernah bersatu teguh menangani masalah sejagat dengan memberi bantuan kemanusiaan. Namun, mereka masih dibelenggu isu ketidaksamarataan dalam menangani krisis politik tertentu seperti dalam membantu pelarian dengan membezakan mereka yang boleh diterima dan juga sebaliknya. Sehubungan itu, saya menggesa kita berpegang kepada nilai-nilai masyarakat antarabangsa yang inklusif dan mempunyai sifat peri kemanusiaan sejagat serta tidak lagi mengulangi kesilapan lalu. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, ASEAN sentiasa berpegang teguh dengan prinsip asasnya yang mengutamakan kepaksian ASEAN ataupun ASEAN Centrality dalam menghadapi cabaran lalu dan juga yang mendatang. Prinsip-prinsip seperti saling bekerjasama dan menghormati kedaulatan negara serta semangat membimbing negara-negara anggota ke arah keamanan dan kemakmuran serantau menjadi resepi kejayaan di rantau ini. Sehubungan dengan itu, ASEAN muncul sebagai gagasan yang dihormati dan dipercayai bagi mekanisme pelbagai hala serantau. Namun begitu, kepaksian rantau ini akan terus diuji dengan tekanan dalaman dan luaran. Untuk itu, ASEAN juga memerlukan kombinasi mekanisme-mekanisme berbentuk dua hala, pelbagai hala, bahkan minilateral dan juga kreativiti serta sokongan badan-badan bukan kerajaan untuk berjaya. Ketika persaingan antara kuasa-kuasa besar dunia menghasilkan cabaran yang tersendiri kepada rantau ini, ia tidak seharusnya memudaratkan. Malah, libat urus secara proaktif dengan kuasa-kuasa besar akan memberi manfaat kepada rantau ini dengan syarat kita mampu melakukannya. Dalam situasi begini, rantau ASEAN seharusnya bersedia menghadapi persaingan kuasa-kuasa besar dengan bijak. Keutuhan ASEAN akan memberikan kesan positif kepada kita dan disebabkan itu, ia perlu terus kukuh dan produktif serta kekal menjadi paksi kepada libat urus rantau ke arah membentuk norma-norma baru di rantau ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kepentingan China di rantau ini tidak boleh dinafikan dan sejak tahun 2009, negara itu kekal menjadi rakan dagang utama ASEAN. Pada tahun 2020, ASEAN mengatasi Kesatuan Eropah sebagai rakan dagang utama China. Melihat kepada ekonomi dan kedudukan strategik China, ASEAN berharap dapat mengekalkan hubungan yang positif dan stabil dengan Beijing. Dalam masa yang sama, ASEAN juga harus terus memperkemaskan
hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Amerika Syarikat berdasarkan rasa saling hormat-menghormati dan semangat setia kawan yang tinggi. Amerika Syarikat, China dan Asia Tenggara harus memastikan semangat yang mengikat hubungan dua hala dan pelbagai hala dipelihara dan diperkukuh berdasarkan kepada pematuhan undang-undang antarabangsa yang telah lama wujud. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, walaupun kita berdepan dengan cabaran yang hebat, kita mesti terus cekal dan tabah serta sama-sama mencari jalan penyelesaian untuk menikmati masa depan yang lebih makmur, lestari dan saksama. Saya yakin platform seperti APR ini tentu akan terus memainkan peranan penting dalam proses ini. Dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan persidangan meja bulat Asia Pasifik ke-35. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.